A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kembali lagi kita di dalam forum bicara ilmiah berkaitan dengan subjek ulumul hadis di bawah tajuk hadis musahaf. Jadi insya-Allah hari ini kita akan membincangkan dan kita akan menerangkan apakah itu yang berkait rapat dengan subjek ulumul hadis, yakni dengan tajuk hadis musahaf. Apakah itu hadis musahaf? Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, bagi yang belum mengenali diri saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri, nombor matrik 060308. Jadi insyaAllah bersama saya pada hari ini tidak lain dan tidak bukan 7 ahli panel yang hebat, segak dan bergaya. Jadi saya perkenalkan panel yang pertama kita pada hari ini, Saudara Wan Akmal daripada Ijazah Sarjana Muda Dakwah. Dan juga saya perkenalkan panel yang kedua kita pada hari ini, iaitu Saudara Ali Farhan. Panel ketiga, Saudara Daniel Haziq. Panel yang keempat iaitu Saudara Ainul Irfan. Panel yang kelima iaitu Saudara Arif Syamsuddin. Dan seterusnya panel yang keenam iaitu Saudara Harusani Fitri. Dan panel kita yang terakhir iaitu panel yang ketujuh, iaitu Saudara Isma Izzat. Jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada soalan kita yang pertama sebagai pembuka majlis forum bicara kita pada hari ini. Dengan itu saya berharap saudara panel yang pertama iaitu Saudara Wan Akmal telah pun bersedia. Jadi insya-Allah soalan yang pertama untuk forum bicara ilmiah kita pada hari ini, iaitu apakah definisi yang dimaksudkan dengan hadis musahaf? Apakah definisi yang dimaksudkan dengan hadis musahaf? Dipersilakan Saudara Wan Akmal kita. Terima kasih kepada tuan moderator yang dikasihi. Okey, Al-Musahaf. Untuk pengenalan Al-Musahaf ni saya akan terangkan dua perkara, iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Okey, dari segi bahasa iaitu ismun maf'ul, iaitu isim maf'ul min tashif wa huwa al-khata'u fi as-sahifah. Daripada perkataan at-tashif, iaitu kekeliruan ataupun kesalahan pada halaman. Wa minhu as-sahafiyyu wa huwa man yukhti'u fi qira'ah as-sahifah. Daripadanya perkataan as-sahafiyyu bermaksud orang yang melakukan kekeliruan ataupun kesalahan pada membaca halaman. Fayughayyiru ba'da alfaziha, yang mana berubah sesetengah lafaznya, bisababin khata'ihi fi qira'atiha, dengan sebab kesalahannya pada membaca halaman tersebut. Okey, dari segi istilah pula, taghyirul kalimat fil hadis ila ghairi ma rawaha as-siqat. Berubah kalimat-kalimat pada hadis dengan apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang siqah, sama ada dari segi alfaziha, dari segi lafaz, atau makna, ataupun dari segi makna. Okey, itu untuk pengenalan Al-Musahaf. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Wan Akmal kita, iaitu sebagai panel yang pertama
yang telah membincangkan maksud definisi apakah itu hadis mushaf. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wan Akmal. Seterusnya, kita beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu saudara Alif Farhan. Jadi soalannya berbunyi begini. Apakah kepentingan dan nilai sesebuah hadis mushaf? Apakah kepentingan dan nilai sesebuah hadis mushaf? Dipersilakan saudara Alif Farhan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Farhan Muhammad Yunus, selaku panel kedua dalam forum ini. Berterima kasih kepada saudara moderator, saudara Kushairi, yang telah mengajukan soalan yang cukup bernas bagi saya, iaitu berkenaan tujuan hadis mushaf. Baiklah, sebelum saya menghuraikan tujuan hadis ini dengan lebih mendalam, ada baiknya kita telusuri apa yang telah disebutkan dan dikatakan oleh saudara Ikmal sebentar tadi, yang mana hadis mushaf ini secara bahasanya berasal dari perkataan at-tashif, iaitu huwa al-khata' fi sahifah, iaitu kesilapan dalam catatan. Dan dari segi istilah pula adalah perubahan kalimah dalam sesuatu hadis, dalam sesebuah hadis kepada yang bukan diriwayatkan oleh oleh perawi-perawi yang siqah secara makna dan atau secara lafaz. Baik, kepentingan bagi hadis mushaf ini pula ialah fanun jamilun daqiqun, iaitu sebuah bidang ilmu, seni ilmu yang cantik dan teliti, yang mana tujuannya adalah untuk menerangkan al-akhta', yakni menerangkan kesilapan yang dilakukan oleh ba'da ar-ruwah dalam sesuatu hadis, yang dilakukan oleh beberapa orang perawi dalam sebuah hadis, yang mana tugas ini adalah tugas yang sangat berat, dan ianya hanya dapat dipikul oleh ulama-ulama hadis yang bijaksana dan tajam pemikirannya, seperti Darul Qutni. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Itu dia. Terima kasih diucapkan kepada saudara Alif Farhan selaku panel kita yang kedua dalam membincangkan kepentingan dan juga nilai sesebuah hadis mushaf. Jadi cukup cantik, penuh dengan pengisian dan padat dengan isi. Terima kasih diucapkan. Jadi kita beralih pula kepada saudara panel kita yang ketiga, yang nampak segak dan bergaya pada hari ini. Masya Allah, subhanallah. Jadi dipersilakan saudara Daniel Haziq selaku panel yang ketiga, dengan soalannya berbunyi begini. Bagaimanakah pembahagian sesebuah hadis mushaf? Bagaimanakah pembahagian di dalam sebuah hadis mushaf? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator, iaitu sahabat saya sendiri, Kushairi, atas persoalannya tadi, yang mana persoalannya adalah bagaimanakah pembahagian sesebuah hadis mushaf. Ulama telah membahagikan hadis mushaf ini kepada 3 bahagian, iaitu yang pertamanya adalah berdasarkan kepada tempat berlaku, yang kedua berdasarkan kepada punca atau keadaan, dan yang terakhir sekali iaitu berdasarkan kepada lafaz atau makna. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada satu-satu, iaitu yang pertama dahulu,
berdasarkan kepada tempat berlaku. Berdasarkan kepada tempat berlaku ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah tashif pada sanad. Contohnya hadis Syu'bah daripada Al-Awam bin Murajim, Ibnu Ma'im telah melakukan tashif dengan mengatakan daripada Al-Awam bin Muzahim, iaitu daripada Murajim kepada Muzahim. Yang kedua pula adalah tashif pada matan. Contohnya hadis Zaid bin Sabit, iaitu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ihtajara fil masjid, iaitu hadis Zaid bin Sabit mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid. Ibnu Lahiyah telah melakukan tashif dengan mengatakan ihtajama fil masjid, dengan mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah berbekam di dalam masjid. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada saudara Ainul bagi menjelaskan soalan tadi dengan sempurna. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Daniel Haziq di atas hujah dan juga huraian yang begitu penuh dengan pengisian, dan juga soalan yang sama akan ditujukan kepada panel kita yang keempat, iaitu saudara Ainul Irfan, dalam membincangkan dan menerangkan juga kepada kita semua apakah pembahagian sesebuah hadis mushaf. Dipersilakan saudara Ainul Irfan selaku panel kita yang keempat pada hari ini. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator Encik Ahmad Kushairi yang sungguh kacak pada pagi ini ya. Okey, baiklah, sebentar tadi kita telah mendengar perkongsian daripada saudara Daniel tentang salah satu pembahagian hadis mushaf. Seperti yang kita tahu, hadis mushaf ulama telah membahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, saudara Daniel tadi telah bentangkan, iaitu berdasarkan tempat yang berlaku, iaitu terbahagi kepada 2, tashif pada sanad dan juga tashif pada matan. Jadi seterusnya saya akan berkongsi selebihnya, iaitu 2 lagi bahagian hadis mushaf. Okey, yang kedua, pembahagian hadis mushaf ialah berdasarkan kepada keadaan ataupun punca. Pembahagian yang kedua ini, iaitu berdasarkan keadaan ini pula terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama tashif disebabkan penglihatan, dan yang kedua tashif disebabkan pendengaran. Contoh tashif yang menyebabkan penglihatan ialah pada hadis sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari dalam bulan Syawal bla bla bla. Abu Bakar As-Suli telah melakukan tashif dengan menyebutkan sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan sesuatu dalam bulan Syawal. Beliau telah mentashifkan sita kepada syai'an, iaitu 6 hari kepada sesuatu. Jadi ini adalah salah satu contoh tashif daripada penglihatan. Manakala yang kedua, tashif daripada pendengaran, iaitu tashif yang berpunca daripada pendengaran yang tidak jelas, atau pendengar berada jauh dan sebagainya, lalu dia terkeliru dengan sesetengah perkataan kerana ia mempunyai kesamaan timbangan sorof. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Asim Al-Ahwal, sebahagian perawi telah mentashifkan dengan menyebutkan daripada Wasil Al-Ahda. Okey, baiklah. Pembahagian hadis mushaf yang terakhir, iaitu yang ketiga, ialah berdasarkan kepada lafaz atau makna. Contoh tashif pada makna, iaitu perawi yang melakukan tashif itu mengekalkan lafaz dengan keadaannya, tetapi dia mentafsirkannya dengan cara dia memahami makna itu tidak mengikut makna yang asal.
Contohnya, kata-kata Abu Musa al-Anazi, kami adalah kaum yang mempunyai kemuliaan. Rasulullah SAW bersembahyang dengan menghadap ke arah kami. Beliau masukkan dengan hadis sesungguhnya Rasulullah SAW bersembahyang dengan menghadap Anazah, iaitu tombak. Beliau telah faham bahawa baginda bersembahyang menghadap ke kabilah mereka, sedangkan Anazah itu ialah tombak yang dipancatkan di hadapan orang yang bersembahyang. Jadi itu adalah salah satu contoh tashif pada makna. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita dalam membincangkan soalan apakah pembahagian di dalam sesebuah hadis mushaf. Iaitu terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang ketiga dan keempat, iaitu saudara Daniel Haziq dan juga saudara Ainul Irfan. Terima kasih diucapkan. Jadi kita beralih pula kepada soalan yang kelima, yang akan ditujukan kepada saudara Arif Syamsuddin kita selaku panel yang kelima. Jadi soalannya berbunyi begini: bagaimanakah pembahagian menurut Imam Ibnu Hajar? Jadi boleh kongsikan kepada kita semua bagaimanakah pembahagian menurut Imam Ibnu Hajar? Tafadhal mashkurah. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan buat yang dihormati Tuan Moderator Ustaz Syekh Amir Al-Khushairi, yang handsome lagi segak bergaya. Ya. Berikut mengenai soalan yang telah diajukan kepada saya mengenai pembahagian menurut Imam Ibnu Hajar. Terdapat dua pembahagian menurut Imam Ibnu Hajar. Yang pertama iaitu Al-Muhahhaf, Al-Mushahhaf yang pertama, dan yang kedua Al-Muharraf. Dia ada dua perbezaan antara dua ni, iaitu yang pertama Al-Mushahhaf, iaitu bermaksud perubahan hanya pada titik-titik huruf sahaja, sedangkan bentuk tulisannya adalah sama, iaitu tetap. Dan yang kedua iaitu Al-Muharraf. Al-Muharraf ni perubahannya pada bentuk huruf, sementara tulisannya juga adalah tetap. Ingat, Al-Muhahhaf, Al-Mushahhaf dengan Al-Muharraf, dia ada sedikit perbezaan antara dua tu. Itu saja daripada saya. Sekian. Subhanallah. Itu dia pengisian dan perkongsian daripada saudara Arif Syamsuddin kita tentang pembahagian hadis mushaf menurut Ibnu Hajar. Sungguh padat dengan pengisian dan penuh dengan input pada hari ini. Jadi sidang penonton yang mulia, seterusnya tanpa melengahkan masa, kita melanjutkan forum bicara kita dengan soalan yang seterusnya, iaitu ditujukan kepada panel kita yang keenam, iaitu saudara Harusani Fitri, dengan soalan yang berbunyi: apakah tashif boleh merosakkan rawi? Soalannya berbunyi, apakah tashif boleh merosakkan rawi? Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan panel yang keenam, saudara Harusani Fitri. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan buat yang dihormati Tuan Moderator yang kacak lagi bergaya. Bagi menjawab persoalan tersebut, kita hendaklah meneliti sebesar mana kesilapan atau tashif yang dilakukan oleh seseorang perawi. Jika perawi tersebut jarang-jarang membuat kesilapan ataupun tashif, maka itu tidak menjejaskan ketepatan atau juga kedabitannya. Kerana apa? Kerana tidak ada seseorang sekalipun yang benar-benar terselamat daripada melakukan kesilapan. Lebih-lebih lagi, kesilapan atau tashif yang dilakukan itu hanyalah sedikit sahaja. Manakala sebaliknya, jika seorang perawi itu sering
melakukan kesilapan atau tashif, maka ia akan menjejaskan ketepatan dan juga kedhabitan seseorang perawi. Bahkan ia juga akan menunjukkan kepada kelemahannya dan tidak ada kelayakan dalam bidang ini. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga menjawab persoalan dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan buat saudara panel kita yang ke-6, iaitu saudara Harusani Fitri, di atas pencerahan dan hujah sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton forum kita pada hari ini, seterusnya kita beralih kepada soalan kita yang terakhir dalam forum bicara ulumul hadis berkaitan dengan tajuk hadis mushaf. Seterusnya dipersilakan panel kita yang ke-7, iaitu saudara Isma Izzat. Sungguh kacak dengan pakaian berwarna merah jambu. Ya, sungguh kacak. Soalannya berbunyi begini, ya, saudara Izzat. Apakah yang menyebabkan para perawi melakukan banyak tashif, dan boleh terangkan apakah antara kitab yang terkenal? Apakah yang menyebabkan para perawi melakukan banyak tashif, dan boleh terangkan kepada kita semua apakah antara kitab-kitab yang terkenal? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tamanya terima kasih kepada saudara moderator di atas soalan yang ditujukan seperti tadi. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahawasanya mushaf ni adalah orang kata perkataan yang tertukar di dalam hadis. Orang kata riwayat sebut lain dan orang kata perawi nukil lain. Jadi kebanyakannya pada lafaz dan pada makna lah. Ada tashrif pada lafaz dan ada tashrif pada makna. Okey. Dan saya rasa tak perlulah untuk saya menghuraikannya, kata kerana mungkin benda ni telah diterangkan oleh panel-panel sebelum daripada saya sebentar tadi. Jadi menjawab kepada soalan saudara moderator tadi, iaitu apakah yang menyebabkan para perawi melakukan banyak tashrif. Jadi sebagaimana yang kita tahu, pada umumnya penyebab para perawi melakukan tashrif adalah kerana mereka mengambil hadis daripada dalam kitab dan lembaran-lembaran. Tambahan pula, sebagaimana yang kita tahu pada zaman dahulu ni, lembaran-lembaran untuk menulis ni orang kata kadang-kadang daripada kulit dan kadang-kadang pada pelepah tama. Jadi mereka menulis ni bukannya orang kata seperti zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sekarang, kita menulis pada lembaran, kita menulis pada kertas putih yang bersih. Jadi kalau zaman dahulu macam tu lah, orang kata atas lembaran-lembaran yang biasa, dan kadang-kadang titik pun kita tak nampak. Dan orang kata oleh sebab itulah orang kata menyebabkan orang kata ada orang silap baca perkataan daripada hadis tersebut. Contohnya seperti hadis kata hadis man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min syawal, yakni siapa yang puasa Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal. Tapi ada sesetengah perawi ni yang nukil daripada Nabi ni bukannya sitan tapi syai'an. Dan kalau kita lihat orang kata sitan dengan syai'an ni, orang kata bentuk dia ni seakan-akan hampir sama dia punya bentuk perkataan tu. Jadi kalau syai'an ni dia jadi makna lain lah. Orang kata lafaz lain dan makna pun lain juga. Dan kalau kita lihat orang kata jadi kalau kita kata syai'an, jadi dia akan jadi siapa yang berpuasa Ramadan dan puasa sedikit pada bulan Syawal, maka dikira puasa 1 tahun. Dan kalau sitan ni maksudnya 6 hari. Maka pada hadis ni kita dapat lihatlah bahawa syai'an ni adalah mushaf. Jadi ni adalah orang kata tasrif pada lafaz, dan ada satu lagi iaitu tasrif pada makna.
Jadi perawi ni yang kata dia mengambil hadis ni daripada lembaran tanpa orang kata ada pertemuan dengan para syekh-syekh dan juga guru-guru. Maka oleh sebab inilah orang kata para imam hadis orang kata mengingatkan kepada kita untuk tidak ambil hadis daripada tulisan. Yang ni mereka berkata hadis tidak boleh diambil daripada tulisan. Yang ni daripada catatan lah. Orang kata maknanya kita tak boleh kita tak boleh orang kata ambil hadis ni kita tak boleh mengambil hadis yang diambil daripada orang yang mengambilnya daripada catatan. Jadi itu menjawab kepada soalan yang pertama. Menjawab kepada soalan yang keduanya iaitu apakah di antara kitab yang terkenal. Maka orang kata pada membicarakan ilmu ni orang kata ada kitab-kitab khas. Antaranya adalah kitab At-Tashif daripada kalau tak silap saya karya Darul Qutri kalau tak silap saya. Kemudian kitab Islah Khat'il Muhaddisin dan orang kata kitab satu lagi kitab Tashifatul Muhaddisin. Jadi orang kata kalau kita lihat memang adalah orang kata ulama-ulama hadis yang orang kata tersilap dalam menukilkan hadis. Dan kebanyakan orang yang melakukan kesilapan ni orang kata datang daripada orang yang orang kata orang yang ambil ilmu ni daripada buku, bukannya daripada mulut syekh-syekh. Jadi saya rasa setakat itulah daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ismail Izzat selaku panel kita yang ke-7 pada hari ini dalam membincangkan subjek ulumul hadis di bawah tajuk hadis musahaf. Penuh dengan input, penuh dengan pengisian, dan moga kita memperoleh manfaat daripada setiap yang telah dibincangkan oleh para panel kita pada hari ini. Jadi sidang para penonton, tuan-tuan, puan-puan yang sedang menyaksikan forum bicara ilmiah kita pada hari ini sudah pun sampai ke penghujungnya. Jadi saya ucapkan terima kasih diucapkan kepada para panel kita, ke-7 panel kita yang terlibat dalam forum bicara ilmiah kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pensyarah kami di dalam subjek ulumul hadis, iaitu Dr. Faiz Hakimi. Jutaan terima kasih diucapkan kepada beliau kerana memberikan tugasan ini kepada kami. Dan juga sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada para panel kita yang terlibat dan juga kepada anda yang menonton forum bicara ilmiah kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita pada hari ini dan dikurniakan kefahaman ilmu dan dikurniakan kekuatan dan semangat dalam mempelajari ilmu ulumul hadis ini. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja di dalam perkongsian forum kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.